Tuan-tuan, para jamaah yang saya hormati sekalian, alhamdulillah syukur kita kehadrat Allah SWT. Pada malam ini kita diketemukan di mana kita diketemukan dalam bulan Rajab. Dan sebelum itu marilah kita sama-sama baca Ummul Kitab. Mudah-mudahan majlis ilmu kita pada petang ini dalam keredaan, keberkatan dan rahmat Allah SWT. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau nak bicarakan tentang bulan Rajab ini, cerita apa yang berlaku dalam peristiwa yang penting yang selalu kita dengar, tuan-tuan memang sudah ada dalam pengetahuan tuan-tuan. Walaupun manapun, cuba kita kupas serba sedikit daripadanya. Manusia ini hidup dalam 3 dimensi suasana lah ya. Yang pertama, masa lalu, masa yang kita telah lalu. Lepas tu masa sekarang ini kita, dan masa yang akan datang. 3 keadaan. Setiap manusia akan berlaku dalam melalui 3 keadaan. Masa lalu, waktu kita kecil, remaja, bujang, dan seterusnya kita dewasa. Lepas tu masa sekarang. Sekarang inilah kita tengah melalui, telah berlaku keadaan sekarang ini, dan masa yang akan datang. Masa akan datang tu esok, lusa, dan akan datang. Masa lalu adalah kenangan. Masa lalu itu semuanya adalah kenangan. Kenangan buat kita. Manisnya kenangan kalau kita kisah kecil-kecil dulu. Waktu kita balik sekolah main campak beg aja. Lepas tu kita pergi jalan bermain dengan kawan-kawan. Itu adalah kenangan. Kata Ramli, kenangan mengusik ju. Yang keduanya, masa sekarang adalah kenyataan. Kenyataannya sekarang. Kita berada dalam alam kenyataan. Kita hidup dalam kenyataannya lah. Kalau kita dah berumur, tenaga kita makin berkurang, kerja cepat penat. Ini masa sekarang. Dan masa lalu, masa yang akan datang itu adalah harapan kita. Harapan, impian, lepas tu hayalan atau cita-cita kita akan datang. Kadang-kadang kita selain daripada kita menghayalkan cita-cita kita dalam dunia, kita juga membayangkan, mengharapkan sekiranya kita kembali ke rahmatullah, kita dalam keadaan yang baik-baik, husnul khotimah. Lepas itu diceritakan tentang kebaikan-kebaikan di akhirat bagi orang-orang yang membawa amal yang banyak. Orang baik sungguhnya adalah orang yang pandai mengambil pelajaran daripada masa lalu untuk dapat menentukan sikap pada hari ini, dan sekaligus menamakan hari esok, hari yang akan datang, sehingga hari ini haruslah baik
dari semalam. Hari ini kalau orang yang bijak itu, maknanya orang yang pandai itu dia mengambil pelajaran daripada apa yang berlaku, supaya apa? Supaya hidup semalam itu lebih baik daripada hidup hari ini lebih baik daripada semalam. Dan hari ini keadaannya lebih baik daripada semalam, dan esok lebih baik daripada hari ini. Itu bagi orang yang bijak lah. Jadi seterusnya kita berbalik kepada bulan Rajab ini. Hampir setiap bulan yang Allah jadikan itu ada dia punya peristiwa. Kalau kita ceritakan tentang peristiwa bulan Muharram, bulan Muharram, maka kita akan terus otomatik teringat awal hijrah ataupun penghijrahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah Rasulullah. Bulan Rabiul Awal kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan nuzul Al-Quran. Bulan Syawal Aidil Fitri. Bulan Sa'ban nisfu Sa'bannya. Tapi bulan Rajab ada satu peristiwa yang penting yang perlu kita ketahui, dan saya percaya bahawa tuan-tuan telah mengetahui, dan perkara ini bukan hanya pengetahuannya untuk kita, bukan untuk kita saja, bahkan kita akan turunkan pengetahuan tersebut kepada generasi-generasi akan datang, supaya mereka tahu, mereka kenal bahawa peristiwa-peristiwa penting dalam bulan Islam. Apa dia buat tuan-tuan? Peristiwa penting yang berlaku pada bulan Rajab, yaitu tidak lain ialah Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Apa dia Isra? Kita kaji dulu apa makna Isra. Isra itu maknanya ialah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Alam di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Saya rasa ramai antara tuan-tuan di sini yang telah sampai ke tanah suci Mekah dan Madinah. Masjidil Haram letaknya di Mekah dan Masjidil Aqsa letaknya di Palestina. Selepas itu Rasulullah SAW di-mi'rajkan. Mi'raj itu maknanya diangkat ke Sidratul Muntaha, daripada lapisan langit pertama, lapisan langit kedua, lapisan langit ketiga, hinggalah lapisan langit yang ketujuh, sehinggalah melepasi lapisan langit yang tujuh hingga ke Sidratul Muntaha. Kerana apa? Kerana jemputan daripada Allah SWT. Dan pada ketika itu, diringkaskan cerita, Nabi menerima wahyu daripada Allah SWT yang disuruh untuk menyampaikan kepada umat manusia, seluruhnya, termasuklah kita, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikira daripada segi perjalanan, kisah-kisah yang berlaku ketika Nabi Muhammad diisrakan dan dimi'rajkan, berlaku perkara-perkara yang pada ketika itu telah digambarkan oleh Allah Ta'ala akan berlaku pada umat Nabi Muhammad SAW akan datang. Salah satu daripada contoh ni, saya tak cerita bila kalau cerita habis tuan-tuan pun dah tahu kan, sebab setiap tahun pun itu sama ceritanya, tak berubah.
Kalau cerita daripada Al-Quran yang turunnya daripada Al-Quran, ya cerita tentang Nabi daripada dulu sampai sekarang ceritanya tak berubah, tak berubah. Sama. Ayat Quran yang turun awal yang diturunkan kepada Nabi Muhammad hinggalah ke hari kiamat besok sama, tidak berubah dan tidak ada yang mengubah dan memang tidak boleh diubah. Begitulah dengan cerita ini. Ya, ketika digambarkan cerita yang berlaku, ada orang yang kukunya panjang, mengais-ngais mukanya. Jadi pada ketika itu Nabi Muhammad pun bertanya, apakah kenapa orang itu begitu ya Jibril? Kata Jibril apa? Orang itu adalah orang yang suka menyakiti orang lain. Digambarkan begitu. Jadi orang yang suka menyakiti orang lain, besok seksaannya Allah Ta'ala jadikan kukunya panjang dan dia mencakar-cakar mukanya sendiri. Begitulah juga dengan cerita pasal lidah dipotong, orang yang bawa bawa barangan di atas bau dah berat. Lepas itu ada orang bagi dia terima, orang bagi diterima. Lepas itu cerita pasal ada orang yang bercocok tanam hari ini tanam, hari ini tumbuh, hari ini berbuah, hari ini menuai dan tak habis-habis. Itu semua Tuhan sudah ada dalam pengetahuan tuan-tuan. Ceritanya sama, tiap tahun cerita itu saja. Jadi kita ambil dia punya kesimpulan, apa dia penghayatan tentang Isra dan Mi'raj. Ini yang penting. Penghayatan tentang Isra dan Mi'raj. Sebenarnya apa tuan-tuan? Allah Ta'ala nak menguji hati manusia. Menguji hati manusia. Percaya atau tidak dengan keadaan yang berlaku tersebut, kerana kalau diikut dari segi akal pikiran manusia, perjalanan Rasulullah SAW daripada Mekah ke masjid, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lepas itu diangkat sampai ke Sidratul Muntaha, melapasi langit yang ketujuh, mengambil masa hanya 3/4 malam. Sekejap. Daripada lepas Isya, selepas itu perjalanan Isra, Mi'raj, turun lagi sebelum waktu subuh. Itu Allah Ta'ala nak menguji hati manusia, percaya atau tidak. Itu yang perlu kita hayati. Kalau dalam khutbah 2 minggu yang lalu, bahawa Isra Mi'raj itu wajib kita percaya dan imani. Kalau tuan-tuan ingat, dua khutbah Jumaat 2 minggu lepas, wajib kita mengimani dan kita percaya. Kita percaya tentang Isra dan Mi'raj. Kerana Isra dan Mi'raj ini ono sing pernah ketok. Orang ketok kan? Jadi kalau tak nampak itu termasuklah perkara-perkara yang gaib. Jadi kalau kita nak dapat title yang kita ini betul-betul beriman, maka kita percaya perkara yang gaib. Itu adalah salah satu daripada perkara yang gaib. Jadi disitulah nak menguji, Allah Ta'ala nak menguji keimanan seorang. Tentang cerita itu sebagai tauladan dan contoh yang akan berlaku supaya kita berwaspada. Tetapi yang pentingnya kita kena beriman dengan Allah Ta'ala, apa yang perkara itu yang berlaku, bahwa itu semuanya adalah kuasa Allah Ta'ala, sebagaimana ayat dalam surah apa
Al-Isra. Subhanalladzi asra bi abdi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maknanya maha suci Allah yang telah menjadikan, yang telah menjalankan hambanya yakni Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah dan ke Masjidil Aqsa di Palestina, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Subhanallah, maha suci Allah, maknanya suci daripada kelemahan, suci daripada ketidakupayaan. Jadi Allah saja yang berkuasa. Kalau kita bayangkan lagi, kita bayangkan kalau mengikut akal, logik akal, memang tak boleh berlaku. Tapi oleh kerana ini adalah kuasa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mampu melakukannya. Baik, bayangkan tuan-tuan, saya berjalan naik kereta daripada Seri Bahrum sampai ke UUM Sintok Kedah, ciantaan anak tu, masa tahun 2012 ke gitulah. 13 jam tuan-tuan, 13 jam naik kereta. Laju tak laju, perlahan pun tak perlahan lah, penat berhenti apa. Ini perjalanan Nabi daripada Mekah sampai daripada Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, naik lagi ke atas lepas daripada langit. Itu perjalanannya hanya memakan masa 3/4 malam. Jadi memang di luar jangkaan akal manusia. Di luar jangkaan akal manusia. Maknanya akal manusia tak boleh sampai nak memikirkan. Kalau ikut logik akal, tetapi ini adalah kuasa Allah Ta'ala. Berkuasa Allah Ta'ala memperjalankan hambanya daripada tempat yang disebutkan tadi. Jadi itulah yang perlu kita hati. Jadi kita kena percaya bahawa itu adalah benar-benar berlaku. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, selepas daripada itu, apa yang perlu kita hayati lagi, yaitu tentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad yang disampaikan kepada kita, dan ianya menjadi satu kewajiban untuk umat manusia. Apa dia? Yaitu sembahyang 50 waktu. Sembahyang 50 waktu. Kerana perintah Allah Ta'ala sembahyang itu pada awalnya ialah 50 waktu. 50 waktu. Tetapi diringkaskan cerita oleh kerana dapat nasihat daripada Nabi Musa ketika turun langit yang ke-6. Nabi Musa cakap, besok umatmu tak mampu nak buat kalau 50 waktu. Pergi kamu minta lagi, kurangkan dengan Allah Ta'ala supaya dia dikurangkan. Maka Nabi pun naiklah jumpa dia minta lagi dengan Allah Ta'ala supaya dikurangkan. Turun naik hingga 9 kali. 9 kali tuan-tuan, naik turun naik. Jadi akhirnya tinggal 5 waktu. Tinggal 5 waktu sahaja. Daripada 50 tinggal 5. Walau bagaimanapun, itu pun
Nabi Musa pun masa suruh Nabi Muhammad minta lagi. Supaya dikurangkan lagi. Kata Nabi Muhammad, tak payahlah. Aku percaya bahawa umatku mampu melakukannya. Kalau setakat 5 mampu melakukan. Jadi Nabi Muhammad dah tak naik lagi dah. Terus turun balik. Turun ke bawah. Sampai turun ke bawah dapat tentangan daripada pembesar-pembesar Arab yang mana tak percaya apa yang berlaku pada Nabi Muhammad. Hanya seorang saja yang percaya, itu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar percaya. Jadi sebab itulah Sayyidina Abu Bakar itu digelar As-Siddiq. Jadi sembahyang lima waktu yang kita kerjakan sekarang ini, Allah Ta'ala tetap bagi ganjaran pahalanya 50 waktu. Kita kerjakan 5 tapi Allah Ta'ala bagi ganjaran tetap sama dengan perintah yang awal, yaitu pahalanya tetap 50 waktu. Untung hanya umat Nabi Muhammad SAW saja yang dapat keistimewaan begitu. Jadi kita memang patutlah sentiasa kita ingat kepada Nabi, kita berselawat untuk Nabi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Dalam banyak-banyak perintah Allah Ta'ala, kewajiban yang kita wajib buat yang terkandung dalam rukun Islam ada 5. Ada 5. Mengucap 2 kalimat syahadat, sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan, zakat dan haji. Antara yang 5 ini yang dapat kepada Nabi perintahnya terus direct, terus menerus. Maknanya tidak ada perantaraan. Tidak seperti haji, tak seperti puasa, tidak seperti zakat. Dia terus direct kepada Nabi Muhammad SAW, disampaikan terus kepada Nabi. Berbeza dengan perintah-perintah yang lain. Perintah yang lain melalui perantaraan Jibril. Turun ayat Quran, lepas itu turunlah apa hukum. Tetapi sembahyang 5 waktu ini terus kepada Nabi Muhammad SAW, dan dialah yang menerima serta dia terus menyampaikan kepada umatnya, termasuklah kita. Sebab itulah sembahyang 5 waktu ini tidak boleh, tidak mesti dilakukan. Tidak ada kompromi. Tidak ada maaf bagimu. Tidak ada maaf bagimu, maknanya kita tidak boleh tinggalkan dulu ke macam mana, tak boleh. Tidak ada alasan. Tak ada sakit ke, memang hari itu tak boleh, tak sempat, tak ada. Dia ceritanya tidak ada. Tetap kena lakukan. Berbeza dengan hukum lain. Kalau puasa hari itu kita tak mampu. Kita tak mampu puasa, terlalu letih, ataupun kita berjalan jauh kerana musafir, ataupun kita bekerja terlalu berat, tak mampu nak berpuasa terus, ataupun ada sakit, sakit, maka dimaafkan. Maknanya diharuskan kita berbuka. Haji, kalau kita tak mampu, ada duit tapi badan tak sehat, tak wajib. Badan sehat, duit tak ada pun tak wajib. Duit tak cukup. Badan sehat, duit ada, nama kita tak naik dekat tabung haji. Tak naik. Tenggelam je. Tak tercabut-cabut, tak naik. Pun tak wajib. Tak boleh.
Nama ada dan nama dapat panggilan. Badan sehat, duit ada cukup, perjalanan pergi dan balik. Tiba-tiba dapat berita ada suatu halangan, peperangan, keadaan tak aman, ataupun yang seperti berlaku pada 2021, 2020. Wabak penyakit, tak wajib. Tak wajib. Berbeza dengan sembahyang. Sembahyang tidak. Wajib buat. Wajib buat. Tak dapat sembahyang dengan berdiri, sembahyang dengan duduk. Kursi ada. Tak dapat sembahyang dengan duduk, dengan baring. Berbaring. Tinggikan bantal belakang. Bantal tinggikan. Baring. Tak dapat sembahyang dengan baring. Kalau sembahyang baring pun masih tak dapat lagi. Kita dengan isyarat. Dengan bahasa isyarat. Isyarat. Kelopak mata ke, jari ke, tangan ke dan sebagainya. Las-las dengan gerak hati. Maknanya ingatkan dalam hati. Dan kalau itu semua tak boleh buat, maknanya orang itu sudah mati. Duduk, bangun tak boleh, duduk tak boleh, baring pun tak boleh, dah tak tahu. Lepas itu dengan isyarat kelopak mata dan sebagainya, dalam hati pun tak tahu, maknanya dia dah mati. Kalau dah mati dah tak wajib lagi lah. Dah tak wajib kalau dah mati. Gitulah. Jadi kehendaknya kita melakukan sembahyang itu, kita kena melakukan dengan yang betul, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sembahyanglah kamu sebagaimana aku sembahyang. Tuan-tuan kan ada dia punya guru yang mengajarkan tentang sembahyang, macam mana. Walaupun kita ni memang dah tahu sembahyang, tapi biar kita belajar lagi tentang sembahyang, kerana kita nak memurnikan kita punya bacaan mungkin, pelakuan mungkin. Kadang-kadang ada dia boleh sembahyang, dia tahu sembahyang. Orang ni boleh sembahyang, boleh tahu sembahyang, tapi dia tak tahu membezakan. Tak tahu membezakan mana yang rukun, mana yang sunat. Mana yang rukun, mana yang sunat. Sedangkan syarat sah kita sembahyang, kita mesti tahu membezakan mana yang rukun, mana yang sunat. Jadi rukun sembahyang ada berapa? Ada 3, ada 13. 13. Rukun terbagi kepada 3. Rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Perbuatan. Jadi sallu kama ra'aitumuni usolli. Sembayanglah kamu sebagaimana aku sembayang. Maknanya kita suruh mengikut cara macam Rasulullah sembahyang. Dari segi takbiratul ihramnya betul-betul kita kena takbir, sebut betul-betul Allahu Akbar. Allahu Akbar tu kena sebut.
Sebab itu adalah rukun. Fatihahnya kena betul-betul Fatihah. Fatihah ni ikut mengikut pandangan ulama, dia ada beberapa bahagian. Tetapi walau bagaimanapun, cara bacaan Fatihah yang paling bagus, cara membaca Al-Quran yang paling bagus, yang paling afdal ialah cara Nabi Muhammad SAW. Cara bacaan Nabi Muhammad SAW yaitu waqaf, setiap kalimah waqaf. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berhenti. Sampailah waladhdallin, berhenti. Itu yang paling bagus. Tapi walau bagaimanapun ada ulama Kufah ni ialah orang yang sentiasa mengaji ilmu, mengkaji tentang ilmu. Ulama Kufah kata cara bacaan Fatihah ada 4 waqaf. Boleh dibaca dengan 4 waqaf. Fatihah itu ada 7 ayat, tapi boleh dibaca dengan 4 waqaf. Yang pertama, muqaddimah dia. Bismillahirrahmanirrahim, berarti itu adalah kalimat muqaddimah atau pembukaan. Ayat yang kedua, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat dirangkum, baca terus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Boleh? Ini ikut ulama Kufah. Ayat yang kelima berasingan, dibaca berasingan, maknanya tidak sambung dengan sebelum, ayat sebelum, dan tidak disambung dengan ayat yang kemudian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ayat doa. Yang kelima dengan yang keenam dengan yang ketujuh boleh disambungkan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini ada empat waqaf kata ulama Kufah. 4 waqaf. Yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, yang kedua ayat yang kedua, yang ketiga, yang keempat sambungan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu berasingan. Lepas tu ayat yang ke-6 dengan yang ke-7 disambung. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau sampai, kalau nafas yang panjang sampai. Baik, itu mengikut ulama Kufah. Ulama Basrah pula, ulama Basrah kata, berpendapat, dia bagi pendapat, boleh Fatihah ini boleh dibaca dengan 3 waqaf saja. 3 waqaf saja. Maknanya ayat pertama, kedua, 3, 4 sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Boleh. Lepas tu ayat yang kelima, berasingan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti dia tak sambung antara ayat yang pertama dengan ayat yang ayat sebelum dengan ayat 11. Dia tak sambung. Lepas tu ayat yang ke-6 dan yang ke-7 disambungkan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau sampailah, boleh. Jadi
Ada 3 cara. Satu, ikut Nabi Muhammad SAW, baca satu, itu adalah yang terbaik, the best of the best. Yang kedua, mengikut ulama Kufah boleh dibaca dengan 4 wakaf, dan mengikut ulama Basrah ada 3 wakaf boleh dicantumkan. Tapi walau bagaimanapun, sekiranya ada antara kita yang mampu baca daripada awal hingga akhir, sambung terus wakaf, wasal pun sah, pun boleh. Boleh jangan kita anggap imamnya ni orang yang mandek tak sah, kita farakah je, tak boleh. Tak, boleh diikut. Maknanya boleh dibolehkan. Bacaannya dibolehkan. Wis ada ni. Okeylah, kalau azan kita tutuplah dulu. Jadi setakat ni saja dulu lah tuan-tuan. Kita ambil penghayatan. Dia sebenarnya kita nak ambil penghayatan tentang Isra dan Mi'raj je. Kalau kita nak bacakan, nak ceritakan satu, cerita daripada dulu sampai sekarang sama. Tak berbeza. Dah ada dalam pengetahuan tuan-tuan. Cuma kita nak mengingatkan supaya kita dapat menghayati apa yang berlaku tentang Isra dan Mi'raj. Jadi setakat ini saja dulu. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.